hari bulan Julai. Sekali lagi kita ke udara. Untuk hari ini kita dalam Cik Dok Payah kita akan mengulas tajuk kita utama masih lagi hashtag kerajaan gagal, peguam negara perlu dipecat atau letak jawatan kerana tidak mampu menasihati yang di-Pertuan Agong. Itu tajuk yang akan kita bincangkan pada hari ini. Sudah tentulah akan dikupas oleh tetamu kita iaitu Yang Berhormat Dr. Abdul Aziz Bari. Jadi Yang Berhormat, kalau kita tengok juga sebelum kita ulas kepada tajuk besar kita, kalau kita tengok tajuk, kita tengok pandemik COVID-19 ini macam seolah-olahnya tak nak berakhir. Hari ini saja kes baru 12,528. 12,528. Kita memang dah masuk, dulu nak kata 10,000, tak boleh 10,000. Dan jumlah keseluruhan dah 905,851. Kematian juga bertambah-tambah. Mungkin ada sedikit YB komen atas apa yang sedang berlaku tentang COVID ni, YB, sebelum kita mulakan kepada tajuk yang utama. Silakan YB. Ya, terima kasih Pak Ya. Memang apa yang berlaku daripada segi angka dan juga perkembangan terbaru yang kita dengar memang begitu menggusarkan sekali lah, ya. Cuma daripada segi kerajaan ataupun kita sebagai yang terlibat dalam pentadbiran negara ini, maknanya kita melihat bahawa sedikit sebanyak aspek pengurusan dan juga komunikasi pandemik ini agak barangkali ada beberapa perkara yang masih lagi lompong dan tidak sempurna, dan disitulah yang sebab yang saya fikir menjadi satu alasan ataupun menjadi satu sebab yang kuat untuk kita tidak berhenti mempertikaikan soal keabsahan dan sebagainya. Dan saya nak menyebutkan juga bahawa tidak tepat ataupun tidak betul bagi mereka yang mengatakan bahawa berhentikan politik lah, kita nak menguruskan soal COVID ataupun pandemik. Ini tak betul, sebab apa pun masalah kita, ya, baik masalah ekonomi, masalah politik, masalah kesihatan dan sebagainya, perlu ada ketelusan, perlu ada penambahbaikan, perlu ada check and balance dan sebagainya. Jadi ini bukan soal kita nak berpolitik, nak merebut kuasa dalam keadaan rakyat menderita, tidak. Kita sebenarnya nak memperbaiki delivery kita, dasar-dasar kita supaya lebih baik dan tidak berlaku kelemahan, tidak berlaku penyelewengan dan sebagainya. Itu sebenarnya bukan berpolitik per se, ya Pak Ya kan. Jadi betul. Kita punya persepsi ataupun perspektif itu betul kan, dan ini saya fikir masyarakat di luar harus faham lah. Begitu bukan sengaja nak cari pengaruh tamak kuasa, tidak, bukan. Okey, terima kasih YB atas respon awal berkaitan dengan pandemik ini. Kita tuan-tuan saudara yang berada di rumah sudah tentulah semuanya merasakan bahawa keperitan duduk kat rumah. Dulu kata kalau boleh duduk dekat rumah, kalau boleh bersama. Hari ini kita dah masuk setahun, bukan 2 tahun kan kita berada dekat rumah, tak boleh keluar rumah, kena pula tak boleh pergi kerja dan sebagainya, menjadi tension. Tapi tuan-tuan saudara, hari ini kita terus kepada tajuk utama kita. Saya nyatakan tadi, Pak Yas sebutkan tentang hashtag kerajaan gagal, peguam negara perlu dipecat atau letak jawatan, tidak mampu menasihati yang ada di Pertuan Agong. Sudah tentu yang ini soalan. Kita masuk kepada persoalan utama Yang Berhormat, iaitu kalau kita tengok tajuk media, beberapa kupasan dan juga pemberitaan di media masa kita berkaitan dengan ni, iaitu bahawa tajuk berita kata peguam negara perlu letak jawatan. Ini adalah hasil daripada, kalau tengok kenyataan media yang dikeluarkan oleh Majlis Presiden Pakatan Harapan, dan berkaitan dengan peguam negara ni. Kenapa sebenarnya kenyataan ini keluar, dan apa pandangan YB sendiri sebagai pakar perundangan dan juga perlembagaan ini sampai minta untuk peguam negara letak jawatan dan sebagainya. Jadi mungkin YB punya ulasan. Silakan YB. Ya, Pak Ya. Kita ini berada dalam zaman yang disebut zaman edan. Zaman edan ya. Ya. Betul. Zaman krisis. Artinya tak ada yang betul lah. Ya. Jadi zaman krisis ini memerlukan seorang yang ada karakter, ada keberanian dan sebagainya. Dan di sini yang saya nampak tidak ada kepada pemegang jawatan itu. Ya. Satu, yang keduanya, oleh kerana dia diminta menyelesaikan masalah yang begitu ruwet, ya. Yang begitu kronik kan. Dan jadi sudah keluar ni.
Jadi dengan sosok yang ada itu memang susah, kan? Jadi kalau ini ceritanya macam kita nak minta dia menegakkan benang yang basah, mana boleh, kan? Jadi susah lah. Daripada awal lagi memang kerajaan ini kerajaan yang payah untuk dipertahankan. Okay. Ya. Jadi dia bawa apa pun, bawa bekas ketua hakim negara ke, bawa bekas peguam negara ke, ya, bawa pemegang kerusi ke, bawa peguam yang ada ke, semua tak jalan. Jadi kalau kita perhatikan, ya, dan isunya bukan satu yang barangkali petang ini mungkin menjadi satu mauduk kita petang ini ialah mungkin yang berhubung dengan soal majoriti yang hilang itu. Tapi sebelum ini pun dia sudah digasak begitu rupa dalam isu kes nasihat sebelum ini. Jadi bukan isu yang pertama yang maknanya dia ini digasak begitu rupa. Jadi pada saya lah, maknanya siapa pun dalam keadaan yang ataupun dalam kalau terpaksa menangani, mempertahankan kerajaan yang ada ini memang susah. Jadi apatah lagi dalam keadaan seorang yang barangkali tidak ada kompeten ataupun tidak ada pengalaman ataupun tidak mempunyai suatu insight yang mendalam tentang sistem itu, memang susah lah. Ini saya fikir satu perkara yang malang, dan kedudukan beliau sebagai seorang bekas hakim itu saya rasa mengecewakan, ataupun memang satu perkara yang dia terkorban dalam krisis ini lah, boleh katakan begitu. Sepatutnya kalau YB menurut pandangan Majlis Presiden Pakatan Harapan, maknanya Peguam Negara sudah sukar untuk menasihatkan yang Tuan Agong atau tak boleh. Sepatutnya nasihat macam mana yang sepatutnya kalau pandangan YB, kalau kedudukan sekarang ni YB sendiri sebagai Peguam Negara lah, nasihat macam mana yang sepatutnya diberikan oleh kepada yang Tuan Agong dalam ketika ini untuk menyelamatkan negara dan juga menyelamatkan rakyat keseluruhan? Ya, kedudukan Peguam Negara itu sebagai the highest legal advisor on the land, yang juga dalam masa yang sama ada peranan dan kuasa sebagai the chief prosecutor. Jadi banyak sangat perkara yang dia terpaksa lakukan. Itu satu perkara. Yang keduanya, dia juga terpaksa menasihatkan bukan saja kerajaan tetapi juga yang Tuan Agong. Ini satu perkara yang sebenarnya sudah lama saya sendiri nampak akan berlaku masalah. Dan ada ketika terutama dalam keadaan krisis seperti sekarang, dia terpaksa memilih nak nasihat yang mana, nak bersama dengan siapa, ya. Sebab kalau kita tengok yang sebelum ini pun dalam krisis tahun 83, 93, yang Peguam Negara terpaksa memilih nak bersama kerajaan ataupun bersama dengan Tuan Agong. Jadi sebab itu saya pernah mengusulkan, membangkitkan bahawa biarlah yang Tuan Agong dan Raja-Raja Melayu ada penasihat dia sendiri, ya. Okay. Sebab apabila berlaku krisis dan yang Peguam Negara terpaksa memilih, sudah pasti dia akan memilih bersama dengan kerajaan. Dia tak akan bersama dengan Tuan Agong ataupun Raja-Raja Melayu. Ada contoh ke yang boleh diikuti, maknanya negara-negara lain atau proses perundangan yang lainnya boleh jadi begitu YB? Boleh, tak ada apa masalahnya. Sebab yang pertamanya dalam sistem ataupun dalam kerangka seperti kita ini, kita ada satu kerangka yang barangkali tidak ada negara lain. Kalau kita mengambil di UK pun barangkali ada perbezaan sedikit sistem kita itu. Jadi maknanya kita menjangka, dan yang seperti yang saya katakan tadi, kita sudah menjangka pada awal lagi bahawa akan timbul dan telah pun timbul sebenarnya. Di mana yang Peguam Negara terpaksa memilih dan dia akan memberikan nasihat yang condong pada kerajaan, ya. Betul. Dan ini sebenarnya masalah yang saya rasa kita sendiri mungkin tak nampak, dan kita melihat bahawa dia seharusnya menjadi satu penasihat yang impartial kepada semua. Ini tidak boleh berlaku, payah untuk berlaku, ya. Terutama apabila pihak itu ataupun badan-badan itu, atau kalau boleh katakan begitu, berkonflik, ya. Dan sekarang ni sudah berkonflik dah, maksudnya yang Tuan Agong dengan pejabat Perdana Menteri sudah berbeza, ya. Kalau tidak, masa akan timbul soal menyeru Perdana Menteri supaya buka parlimen dan sebagainya, bukan? Ataupun Raja-Raja Melayu
meminta ataupun yang tak ada mempersilakan menghadap tokoh-tokoh politik yang bukan saja kerajaan kan. Jadi maknanya sudah sampai ke tahap di mana macam kita katakan free for all lah di situ lah. Ya. Tapi isunya sekarang bukan soal nasihat. Ya, bendanya undang-undangnya ada ataupun kita boleh nampak apa yang betul, apa yang tak betul, apa yang boleh, apa yang tak boleh, apa yang harus, apa yang tidak. Tinggal lagi kenapa tak dibuat? Itu saja. Ya. Oh, okey. Maknanya yang menjadi pokok. Ini bukan masa untuk kita nak menimbang mana yang betul ya. Kita sekarang dalam keadaan apa nak buat ni, kita dah jam ni. Kita jam tu kata zaman Edan tadi tu kan, krisis tadi tu dah jam ni. Akan nak duduk sini saja kan. Sempang mana nak sempang ini, kiri, kanan, depan, belakang, undur ke depan ke, macam mana? Macam dalam sidang dalam kenyataan media Majlis Presiden Pakatan Rapat, dia kata sepatutnya juga ke bawah duli yang Tuan Agong punya penasihat sendiri macam sebagaimana yang seperti mana badan seperti Majlis Privy Council. Maksudnya macam mana tu yang dinyatakan oleh mungkin perlu ada penjelasan kepada kita di luar sana. Maksudnya bagaimana yang dimasukkan oleh Majlis Presiden tu sebenarnya, YB? Saya rasa apa yang disebut oleh Majlis Presiden itu sekadar memberikan tekanan sebab kalau tanya ataupun kalau kita nak minta letak jawatan, dia tak akan letak jawatan. Ya. Kemudian kalau nak dipecat, siapa nak pecat dia? Perdana Menteri nak pecat dia. Dia orang yang terbaik, yang paling berani, yang paling setia, takkan nak dipecat. Bukan kalau dipecat di program negara yang ada sekarang, bermakna sudah jadi krisis. Mana kawan sendiri yang mempertahankan bermati-matian begitu pun dipecat akhirnya kan. Dari segi politik kan sudah satu perkara yang tak dapat diterima. Letak jawatan. Kenapa dia tak jawatan? Siapa nak ambil lepas ini? Sebab nampak sangat bahawa kerusi itu sangat panas dan saya tak nampak ada orang berani ke situ. Okey, terima kasih YB. Itu maknanya persoalan yang banyak persoalan yang berlega-lega dan juga persoalan oleh netizen dan sebagainya. Profesor Dr. Aziz Bazri telah membuat kenyataan dan juga itu sebagai poin butiran yang kita boleh perbahaskan dan juga kita boleh jadikan sebagai satu mata untuk kita menjadikan hujah kita. Jadi kita nak ke persoalan yang kedua ni YB, iaitu kalau kita ini juga dah jadi cerita, hari-hari cerita lah kalau kita tengok buka Facebook, kita tengok IG, kita tengok WhatsApp dan sebagainya. Kalau kita tengok pada Rabu lepas 7 hari bulan Julai 2021, ini ditunggu oleh lama, dia kata 7 Julai dah jadi ratib dan sebagainya. Maka sebenarnya apa semua tanya apa 7 Julai itu? 7 Julai itu hari Majlis Kerja Tertinggi UMNO mesyuarat untuk membuat keputusan. Semua duk tunggu keputusan apa yang ditunggu-tunggu. Dan akhirnya keputusan itu keluar kan lewat malam lah kan. Kita pun semua tunggu bersegang mata kan. Semuanya khususnya kita di IDEM ni kita tunggu sebab kita nak membuat juga kajian atas semua yang dinyatakan. Maka kenyataan media dikeluarkan oleh Presiden UMNO kan, iaitu menarik balik sokongan kepada Perdana Menteri Mahidin Yassin. Tetapi kalau kita lihat sampai sekarang ni Kerajaan Perikatan Nasional tetap memerintah macam tak ada kesan langsung. Macam mana tu YB? Apa YB boleh ulas perkara ni? Iyalah, kalau macam kita bercakap soal hukum, kita boleh bagi hukum, tapi sama ada orang yang terlibat itu nak ikut hukum atau tidak, itu soal yang lain kan. Kemudian ini pula satu isu yang melibatkan orang kata puncak pada sistem kita. Ini melibatkan badan perundangan iaitu parlimen, melibatkan eksekutif iaitu kabinet dan kerajaan, dan mahkamah lah kan. Dan di atas itu yang di-Tuan Agong. Jadi ini dah bukan lagi macam orang kata orang tak bayar sewa boleh dicampak keluar daripada ataupun diminta keluar pada rumah itu kan. Tak semudah itu ya. Jadi ataupun hanya sekadar umpamanya melibatkan seorang pegawai kerajaan yang barangkali sudah pencen tapi tak mau meninggalkan pejabat, bukan macam itu. Ini satu peringkat yang tinggi dan pernah berlaku di negara lain sebenarnya perkara seperti ini. Jadi sekarang ini kita mengharapkan dan kita menyeru bahawa pihak-pihak yang berkenaan itu adalah orang kata kesedaran moral, satu macam kesediaan menunjukkan sifat gentleman dan sportsmanship yang tinggi supaya sedar dan buat yang sepatutnya.
Itu yang kita harapkan. Kita tak boleh minta nak pergi mahkamah, tak ada. Dan kita pun dah sebutkan dia boleh dipecat, tapi pemecatan tidak berlaku, ya. Kita saya rasa kita tahu apa sebab-sebabnya, ataupun kita boleh jangka kenapa. Jadi apa yang kita harapkan, apa yang kita buat sekarang ini, kita sekadar bercakap apa yang boleh, apa yang tak boleh, apa yang mungkin, apa yang tidak mungkin, apa yang harus, apa yang tidak. Dan semua ini sudah pun diketahui, kan. Sebab itu kadang-kadang kalau kita berjumpa dengan ataupun WhatsApp yang menceritakan pelbagai perkara, itu menunjukkan masyarakat sudah sedar apa yang sepatutnya berlaku tetapi tidak berlaku. Dia jadi je persoalan yang banyak ditimbulkan oleh netizen dan juga orang ramai ni YB adalah berkaitan seolah-olah parti tu sendiri, parti politik yang ada tu dia dah tak berkesan, ataupun pimpinan parti politik yang ada dekat Malaysia ni dah hilang daripada segi ketajaman ataupun pengaruh ataupun penguasaan ke atas semua ahli-ahli politik di bawah parti mereka sendiri. Soalan gambarannya begitu, kan? Sebab orang parti ni boleh lari sana, kemudian keputusan parti orang parti tak boleh ikut, ataupun MP sendiri tidak boleh patuh kepada keputusan parti. Kalau kita melihat di situ, orang ramai kata lebih baik pada pilihan raya akan datang semua pilih orang yang tak ada parti, kan? Jadi begitu. Macam mana, apa kaitannya dengan perkara macam ni, Pak Ibi? Tidak juga, sebab saya rasa yang bercakap begitu tu barangkali sudah terkapai-kapai lah, sudah kecewa, sudah frust lah, kan. Sebab masalahnya kalau tak ada parti, macam mana dengan manifestonya? Manifesto ini yang menjadi tonggak ataupun tunjang kepada dasar yang kerajaan itu akan bawa. Dan itu yang menjadi satu asas kepada rakyat, kepada khalayak di luar sana untuk memantau dan memegang kerajaan itu. Maksudnya kamu janji buat ini, kamu tak buat, bukan? Jadi kalau bebas, kita nak buat macam mana? Jadi saya rasa rakyat di luar sana harus faham juga. Maksudnya ini bukan sekadar politik. Ini satu prinsip yang sudah bertahun-tahun dilaksanakan di sini dan di tempat-tempat lain. Maknanya kita tidak boleh mengharapkan ataupun menukar sistem senang-senang begitu saja, sebab dia akan ada kesan kepada kita sendiri. Jadi kalau ada orang kata tak payah berparti, ikut bebas saja, kalau macam itu lagi payahlah, lagi susah. Sebab yang berlaku sekarang ni bukan satu yang dirancang, ni yang berlaku ni satu macam kecurian ataupun kes pencurian, bukan? Jadi takkan kita nak mengalah ataupun nak mengikut rentak dan juga arah yang pencuri ini tentukan. Okey, terima kasih. Ini ada soalan daripada kita punya penonton ni. Dia kata YB boleh tak terangkan, dia kata berkaitan dengan keabsahan kerajaan ni. Kenapa dia kata keabsahan kerajaan ni susahnya sekarang ni lah kerajaan pimpinan Perdana Menteri Wahidin Yassin menjadi persoalan. Kenapa isu keabsahan ni jadi isu sangat dan juga menjadi soalan, menjadi mainan politik, jodoh bualan? Apa sebenarnya kepentingan keabsahan ni sebenarnya di peringkat kita ni, Wewi? Baik. Keabsahan ataupun kesahan ataupun legitimasi itu satu konsep sains politik yang sebenarnya memberikan asas dan ataupun dasar ataupun sebab kenapa sebuah sistem, sebuah kerajaan dan sebagainya itu berhak duduk di situ, berhak memerintah dan berhak dipatuhi. Ya, itu satu. Dan itu sebabnya John Locke mengatakan bahawa keabsahan itu asasnya ialah the agreement, the consent of the governed. Maknanya rakyat itu memberikan persetujuan untuk dia diperintah. Dan seorang falasuf lagi, Robert Dahl, mengatakan bahawa keabsahan itu sifatnya seperti reservoir. Dia boleh naik, boleh turun, boleh kering dan sebagainya. Jadi yang sekarang ini barangkali sudah kering ataupun tidak pernah ada. Jadi maka itu sebabnya keabsahan ataupun the whole to the power itu dipersoalkan. Sebab itu dia dasar-dasar dia, MKN dia essential service dipertikaikan, sebab dia punya kedudukan itu pun seolah-olah tidak sah, bukan? Ini yang menjadikan dia tak berkesan dan dia takut untuk assert kedudukan dia. Jadi ini kaitan di antara keabsahan dengan effectiveness ataupun keberkesanan pemerintahan, ya.
Jadi itu sebenarnya kita bukan berpolitik sebenarnya. Ini satu benda yang ada asas sebenarnya, dan ini menjelaskan kenapa berlaku krisis dan juga kekeliruan tadi. Okey, baik. Terima kasih banyak respon yang telah diberikan oleh YB, dan satu lagi ini berkaitan dengan yang banyak orang timbulkan juga ni. Jadi soalan dia adalah, dia kata YB dia kata sekarang dah cerita banyak lah, dia kata rakyat tuntut ada parlimen, adakan sidang parlimen, wakil rakyat juga tuntut adakan sidang parlimen. Agung juga minta supaya parlimen dibuka tapi dengan darurat, dengan PKP dan sebagainya. Tetapi tiba-tiba dia kata rakyat macam lega sikit bila ada tuntutan rakyat untuk buka parlimen dan sidang lain dah dapat positif. Kejahatan Jawatan kata akan bersidang pada 26 Julai hingga 2 Ogos 2021, 5 hari. Maknanya rakyat nampak dah ada dah. Maknanya bicara dan juga soalan-soalan daripada wakil rakyat atau dari parlimen akan didengar dekat Dewan Rakyat. Itu pada pandangan rakyat. Tetapi menjadi bualan pula dia kata sekarang ni, atau cara Dewan Rakyat untuk persidangan khas. Dia kata sidang yang ada ni adalah sidang khas. Atau caranya hanya mendengar penerangan daripada menteri-menteri untuk tempoh 5 hari ini. Ini apa, macam mana pula ni YB berkaitan dengan sidang parlimen untuk 26 Julai ni? Mungkin YB boleh ulas dan kupas. Daripada segi perlembagaan yang kita ada, peruntukan tidak ada menyebut ataupun mengatakan bahawa ada siapa-siapa yang boleh menentukan ataupun diktat apa yang boleh dibuat, tak boleh dibuat di parlimen itu. Jadi apa pun namanya lah, sidang khas ke, mesyuarat ke, apa ke, parlimen itu nanti berhak untuk menentukan apa yang dia nak buat. Jadi sekarang ini yang berlaku ialah dikeluarkan agenda, bukan? Ya, apa yang nak buat dan sebagainya. Lepas tu ada pula yang pandai-pandai macam Presiden Senat mengatakan tak boleh undi tak percaya. Siapa dia nak kata macam tu, kan? Ya. Pada saya ini semua adalah merupakan satu percubaan, satu helah, satu macam cyber war untuk mempengaruhi rakyat apa yang boleh, apa yang tak. Sedangkan itu bukan undang-undang pun. Itu pandangan dia. Jadi pada saya, terpulang kepada ahli parlimen pada hari itu, hari berkenaan untuk menentukan apa yang dia boleh buat, dan bergantung pada majoriti yang ada untuk menyokong memutuskan sesuatu perkara. Contohnya katakan undi tak percaya ataupun keabsahan kepada Perdana Menteri dan kerajaan dia itu. Kalau majoriti nak, kan, dan speaker tak boleh buat apa, speaker boleh dibuang, speaker boleh diundi tidak percaya oleh majoriti itu. Kalau dia masih lagi cuba nak menunjukkan kuasa dia, memanipulasikan standing orders, majoriti kalau tak mau dengan speaker, habis itu saja. Tapi setakat mana keberanian itu ada, setakat mana resolve itu di kalangan ahli-ahli parlimen, itu kita tidak tahu. Sebab masalahnya pun kadang-kadang bila dah berterabur tu tak ada pimpinan, macam kata anak ayam kehilangan ibu, macam mana, kan? Atau macam pasukan bola yang dah ketinggalan gol, lepas tu masing-masing tak ada kapten ataupun sepak ikut dan sendiri saja, memang tak menang lah. Oh, okey. Tapi ada yang kata apabila kita ni sudah tentulah perlu ada mengumumkan usul dan sebagainya. Macam mana tak pula tu, YB? Iyalah, apa yang disebut dalam perintah tetap, standing orders, itu satu peraturan mesyuarat. Dia bukan undang-undang pun. Tinggal lagi untuk memudahkan. Memudahkan peraturan mesyuarat, umpamanya berapa hari dan sebagainya lah, bukan? Melalui siapa. Tapi itu hanya sekadar panduan, guideline. Itu bukan undang-undang pun. Jadi maksudnya terpulang kepada majoriti yang ada pada hari itulah. Akhirnya sebab seperti yang saya katakan pada awal, di zaman krisis ini dia tidak tertakluk ataupun susah kita nak mengikut. Dan undang-undang ini sebenarnya lebih kepada satu keadaan yang biasa. Tapi kalau sudah sampai ke tahap yang seperti kita lalu sekarang ini, dan undang-undang itu ataupun peraturan dimanipulasikan oleh pihak-pihak yang berkenaan dan untuk kepentingan tertentu, jadi takkan kita nak biarkan, bukan? Jadi biarlah kali ini menjadi satu sejarah negara kita bahawa ada sesuatu yang drastik, yang revolutionary mungkin, yang boleh dibuat untuk memastikan negara ini balik kepada rel yang betul.
Maknanya kita ada peluang lagi lah ni YB kan? Masih ada peluang lagi kan? Okey, YB kita masuk kepada soalan yang akhir kan? Ini soalan yang akhir daripada panel kita, iaitu kepada Yang Berhormat Dr. Aziz Bari. Dia kata seolah-olah dia kata pengurusan negara sekarang ni dia kata tunggang langgang lah, dia kata. Tunggang langgang. Penghormatan kepada perlembagaan undang-undang dengan tidak meletakkan institusi negara, tiga institusi negara adalah negara yang utama, isu parlimen, perundangan, institusi eksekutif atau juruan menteri, isu kehakiman pada kedudukannya jelas dan fungsi dia tu juga masih kabur, tidak jelas dan sebagainya. Dan soalan pengurusan kerajaan juga banyak dipersoalkan kan, utamanya berkaitan menangani proses sekarang ni lah, COVID, proses ekonomi, masalah pembelajaran, masalah ekonomi negara, masalah kesihatan rakyat dan sebagainya, banyak dipersoalkan dan menjadi soalannya negara menjadi pengurusannya tunggang langgang. Undang-undang yang ada juga sudah tidak ada penghormatan secara jelas kan, dan ini pandangan yang menulis ni. Tapi dikata soalannya yang saya nak soal kepada YB sekarang ni adalah seandainya YB kena duduk macam ni lah, kata seandainya sekarang ni Yang Berhormat Datuk Dr. Aziz Bari ni sebagai Perdana Menteri kan, dalam ketika ini kan, apa yang YB akan lakukan? Letak jawatan atau bagaimana? Ni soalan mencabar juga ni. Saya sebab saya tidak edan kan. Saya tidak akan jadi macam itu sebab pada saya tidak akan mengambil jawatan secara tepuk atap. Okey, itu yang pertama. Okey. Yang keduanya, saya rasa di kalangan kita lah, kawan-kawan kita seperti yang disebut oleh Yang Berhormat Hassan Karim malam tadi, kita gentleman, kita terima. Kalau katakan berlakulah motion of confidence dalam Dewan itu nanti ya, dan entah macam mana majoriti memberikan sokongan ataupun kepercayaan kepada Perdana Menteri hari, kita terima. Okey. Kalau telus dan tidak ada apa-apa yang meragukan berlaku, kita terima, tak ada masalah kan. Jadi yang problemnya, adakah itu akan berlaku? Kalau berlaku kita terima. Macam juga pilihan raya kan, mana semua diberikan secara telus, secara terbuka. Kalau kalah lah, lain tahun boleh bertanding lagi kan. Itu saja. Jadi pada saya tak tipu soal apa yang perlu saya buat kalau saya dalam keadaan Mahyadin. Sebab saya tidak akan jadi Mahyadin. Okey. Yang akhir untuk mungkin boleh simpulkan daripada ini, yang sebaiknya satunya sebagai rakyat, apa yang patut rakyat nasihat kepada rakyat keseluruhannya daripada YB dan juga kepada YB sendiri, mungkin yang akhir daripada macam mana kita nak membetulkan keadaan yang sekarang. Silakan YB untuk kesimpulan keseluruhan. Saya masih lagi yakin bahawa sistem kita masih boleh dipakai. Sebab itu saya nak mengambil kesempatan untuk mengulas satu cadangan yang dinyatakan dalam satu Facebook oleh satu kumpulan kaki tangan awam yang mencadangkan supaya Perdana Menteri dan kerajaan yang ada direhatkan dan pentadbiran negara diserahkan kepada KSN, Ketua Negara dan pasukan dia. Ini tak boleh berlaku. Kaki tangan awam, perhimpunan awam, dia hanya berfungsi untuk menjalankan pentadbiran di bawah sebuah kerajaan yang sah. Itu mesti dibuat. Dia tak boleh mengambil alih. Maknanya satu pentadbiran itu yang tidak dipilih dan tak boleh bertanggungjawab kepada parlimen tidak boleh. Artinya kalau kerajaan yang ada sekarang ini gagal ataupun tumbang ataupun letak jawatan pun, kerajaan yang baru mesti dilantik oleh Yang Tuan Agong. Caretaker itu hanya sementara sahaja. Jadi tak timbul soal nak meletakkan di kaki tangan awam. Kecuali sudah berlaku revolusi, itu lain cerita. Ya? Selagi perlembagaan masih ada, maka apa yang diperuntukkan di situ mesti diikut setepat yang mungkin. Dan siapa nak buat? Kalau dah tak ada siapa, Yang Tuan Agong yang buat. Dia pastikan supaya ada orang yang betul, sistem yang legitimate dan proses yang biasa akan berlaku. Apa yang kita nampak sekarang ialah apabila mereka yang diberikan amanah ataupun mereka yang duduk di situ tidak mengikut peraturan ataupun tidak mengikut nilai yang ada, tidak mengikut perlembagaan, itu saja. Okey, terima kasih kepada Yang Berhormat Dr. Aziz Bari selaku
Adun Alo Dewan Undangan Negeri Tebing Tinggi Perak, juga Ketua Pembangkang kepada Dewan Undangan Negeri Perak yang telah bersama-sama kita untuk menjadi tamu kita pada petang ini bersama Cendol Paya. Sekali lagi terima kasih YB, terima kasih kepada semua yang telah bersama-sama, terima kasih kepada tim YB yang telah sudi untuk bersama-sama dengan Cendol Paya pada petang ini, dan juga tim saya ucapkan terima kasih juga pada tim kepada Cendol Paya dan juga seluruh studio Isu Raisan yang telah bertugas daripada awal pagi tadi hingga akan bertugas sampai malam dan esok, dan juga ucapkan terima kasih kepada YB daripada Isu Raisan, khususnya daripada yang berbahagia Profesor Dato' Dr. Ridwan Osman selaku Ketua Eksekutif kepada Isu Raisan, dan juga semua tenaga pengurusan dan juga kita. Terima kasih banyak YB. Terima kasih kepada tuan-tuan saudara-saudara yang terus bersama-sama dengan kita dalam melayari media sosial untuk kita bersama-sama, dan juga teruskan bersama-sama dengan kita untuk kita mendapatkan input-input dan juga maklumat-maklumat terkini. Dan juga bagi Isu Raisan, kita mengucapkan selamat Hari Raya Aidiladha yang akan kita sama-sama sambut pada hari Selasa nanti pada 20 hari bulan, dan juga kepada YB dan semuanya kita ucapkan selamat Hari Raya Aidiladha, dan juga kita sama-sama menghayati pengorbanan dan juga perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam dan memastikan bahawa umat dan juga dunia dalam keadaan yang terbaik. Jadi terima kasih banyak. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.